Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Marilah kita sama-sama takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan cara memahami isi-isi kandungan kitabullah Al-Quranul Karim dan mengikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kita cara untuk tingkatkan takwa kita kepada Allah tidak ada cara lain melainkan kita mau mengerti dan memahami tentang cara hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Quran, dan bagaimana yang sudah ditauladani dan dicontohi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di hari ini cuba kita mari mengikuti, mengerti tentang wasatiyah, pertengahan atau perseimbangan di dalam Islam. Kerana Allah firman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ayat ini duk tengok dengan Quran, sama tengok daripada ayat Al-Quran yang memberi arti bahawa waja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kamu umat Islam itu ummatan wasata, adalah umat wasatiyah, umat pertengahan, umat adil dan umat persimbangan. Kerana apa yang ditafsirkan oleh ahli tafsir yang terkenal Ibnu Jarir ataupun Ja'far At-Tabari, digelarkan sebagai Amirul Mufassirin, sebagai raja bagi segala ahli mufassirin, berkata dalam kitabnya yang mentafsirkan kalimah wasata dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Ta'ala mensifatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasata adalah kerana pertengahan mereka dalam segi agama dan tidak terlampau bersangatan seperti mana orang-orang Nasara. Karena orang Nasara mereka terlampau melampaui dalam segi beribadat dan akidahnya. Kerana orang Nasara mengajarkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, akad Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan mereka mengajarkan bahawa adalah waqala al-Masih ibnullah, waqala an-Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasara mengata dan mengirakan bahawa Isa anak lelaki kepada Allah. Ini adalah melampaui. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh Al-Quran bahawa Nabi Isa adalah menjadi hamba kepada Allah,
asalkan kitab At-Taurat adalah kitab samawiyah, kitab daripada langit, turun kepada Nabi Isa AS, turun kepada Nabi Musa AS. Tapi mereka yaktubun al-kitab bi'ainihim, membeki, meminda, mengubah kitab Taurat dengan tangan-tangan daripada ulama-ulama mereka. Sudah mereka ubah kitab Taurat, thumma yaqulu hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, inilah asal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejahatan dan melampaui daripada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak zina. Karena ma'ruf, Nabi Isa anak kepada Maryam, tidak mempunyai bapa. Tujuan Allah untuk mengetahui bahawa Allah kuasa menjadi hamba-Nya bukan pasti kena ada bapa. Maka Allah jadikan Nabi Isa juga tidak ada bapa. Maka orang Yahudi menuduhkan bahawa Nabi Isa adalah anak zina. Dan mereka melampaui beberapa perkara yang lain. Itulah di antara pelampauan melebihi daripada orang Nasara, dan begitu juga pelampauan ataupun taksir daripada orang-orang Yahudi. Tapi umat Islam tidak. Berkata Ja'far At-Tabari bahawa umat Islam adalah umat pertengahan dan sederhana dalam sudut agama. Karena mereka menganggapkan Nabi Isa adalah Rasul, bukan Nabi. Dan juga bahawa Nabi Isa sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab Allah gelarkan kepada umat Islam sebagai ummatan wasatah. Kerana ummatan wasatah adalah sebaik-baik perkara di sisi Allah, yaitu pertengahan dan sederhana. Sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, kerana wasatah ataupun wasitiyah dalam Islam ini adalah sangat dituntutkan oleh Islam. Karena perseimbangan dalam hidup manusia sehubungan dengan dunia dan akhirat. Sebagaimana sahabat radhiyallahu alaihim, satu kali mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan berkahwin. Kami nak ibadat sepanjang umur kami. Kami tak senikah dah. Seorang sahabat yang lain, dia berkata, kami akan semaya tahajud, semaya qiyamul lail sepanjang malam. Kami tak ada tidur. Seorang sahabat yang lain berkata, kami akan puasa semaya tahun, tidak buka-buka. Maka semuanya tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, aku adalah Rasulullah sebaik-baik manusia daripada kamu. Aku puasa dan aku berbuka, dan aku solat malam dan aku tidur, dan aku berkahwin. Ini menunjukkan bahawa Islam ada wasatiyah, persimbangan dalam hidup dunia dengan hidup akhirat. Hidup dunia perlu pada berkahwin, hidup dunia perlu pada tidur, hidup dunia perlu pada makan. Karena inilah menunjukkan bahawa Islam persimbangan di antara alam akhirat dengan alam dunia, di antara hidup pribadi dengan hidup awam, di antara hidup jamaah dengan hidup perseorangan, di antara lain-lainnya. Itulah wasitiyah dalam Islam. Oleh itu, pertengahan dalam Islam ini adalah sebagaimana pelampauan ataupun tafriq daripada orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, yang digelarkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, yaitu al-maghdubi alaihim. Bagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Jalan yang lurus yaitu jalan alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang para nabi, orang-orang syuhada, orang-orang shalihin, itulah orang yang alladzi an'amta 'alaihim. Adapun orang Yahudi
diistilahkan ghairil maghdubi alaihim. Orang Yahudi adalah bukan berjalan di atas jalan yang betul, dan bukan pula berjalan jalan yang lurus, dan bukan jalan wasitiyah, yaitu jalan al-maghdubi alaihim. Orang golongan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlampauan dalam hidup mereka. Waladhdallin, jalan yang lurus itu bukan jalan wasitiyah, yaitu seperti mana orang-orang Nasara digelarkan Allah golongan Nasara ini ad-dallin, orang yang sesat. Orang yang sesat yang tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak ada wasitiyah dalam perjalanan. Orang Yahudi belajar, dan orang Nasara pula tidak sampai kepada mereka. Waliyadzubillahi min dzalik. Subhanallah. Oleh itulah Allah waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu wahai umat Islam adalah ummatan wasata, umat wasitiyah. Umat wasitiyah inilah yang Allah akan pakai di hari kiamat, yang disebutkan oleh Allah supaya ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Umat Islam lah akan menjadi saksi di hari kiamat. Di antara kepelapauan, ada antara telajuknya orang Yahudi, dan begitu juga di antara salahnya orang Nasara. Apa yang berlaku di antara Nabi dengan umat-umatnya, umat Islam lah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana umat Islam sebagai kita ini akan jadi saksi di antara perbalahan dan pertelingkahan di antara para nabi dengan Rasul, dengan umat-umat dan kaum-kaum dia, umat Islam akan jadi saksi di hadapan Allah. Kata betul, di antara nabi-nabi adalah tunaikan kewajipan, dan adalah umat-umat mereka dan kaum-kaum mereka tafsir yang tidak beriman dengan nabi. Maka wajah ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul pula akan jadi saksi kepada kita umat Islam di atas benarnya umat Islam, yang apa menjadi saksi di atas perbalahan dan perselisihan di antara Nabi dengan umat-umat mereka. Ini kelebihan umat Islam. Oleh itu, ayuhai sidang jemaah, adalah kita faham bahawa umat Islam adalah umat wasata, tidak terlaluan seperti mana orang-orang Yahudi diberkahi oleh Allah, dan tidak pula terlampauan sesat sebagaimana orang-orang Nasara. Dan pula apa yang disebutkan oleh Allah, umat Islam dalam segi perbelanjaan hidup mereka, yang disebutkan dalam surah Al-Furqan dalam Al-Quran, yaitu orang umat Islam yang menjadi hamba kepada Allah, walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Umat Islam dalam segi perbelanjaan hidup mereka lam yusrifu, tidak mubazir, walam yaqturu, dan tidak bakhil. Tak bakhil, tak kedekut, dan tak bohong, tak bazir. Wa kana baina dzalika qawama. Karena umat Islam dan orang yang menjadi hamba kepada Allah itu adalah perbelanjaan mereka di antara bawah bazir dan di antara bakhil dan kedekut. Celah itulah di antara wasitiyah umat Islam. Dan begitu juga umat Islam adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah seperti mana kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah dan Syiah. Sebagai mereka itu adalah menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, ataupun ta'til sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat Allah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yadullah, Allah ada yad, ada tangan. Wajhullah, Allah ada muka. Dan dalam hadisnya Nabi kata, Tuhan katukkan neraka dengan kakinya. Tapi golongan Mu'tazilah dan golongan Asy'ariyah yang mentaktilkan, mana menafi, membuaikan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya. Waliyadzubillah.
Waliyadzubillah. Adapun golongan Khawarij, mereka menidakkan, mereka menjadi tuduh kepada Sayyidina Ali sebagai keluar daripada ajaran Islam, dan Ali adalah tidak tutup beda terhadap apa kematian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini golongan Khawarij yang keluar daripada ajaran Islam. Islam di antara golongan Syiah dan golongan Khawarij, kerana Islam mengagakkan Ali adalah sebagai khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat yang terpilih di kalangan sahabat-sahabat yang lain, dan istimewa ada beberapa perkara. Itulah di antara yang wasatiyah umat Islam. Kesimpulannya, bahawa Islam ini agama yang selaras dengan sunnatullah dari segi kejadian Allah dalam cekuala atau dalam alam ini. Dan begitu juga Islam agama wasatiyah sebagai satu jalan rahmat daripada Allah yang selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam agama wasatiyah, mana wasatiyah perseimbangan dan adil dan seimbangan dalam hidup manusia ini adalah cara pelaksanaannya yang diamalkan ataupun yang ditatbikkan oleh Rasulullah SAW daripada